Jangan lupa ya, hubungi kami di talian 0377813186. Transisi pemain remaja ke peringkat senior. Tapi sebelum itu, kita nak Rizal bacakanlah. Ada banyak komen daripada peminat bola sepak tempatan mengenai sumbangan sekolah sukan di Malaysia. Silakan Rizal. Terima kasih Akbar. Jadi saya mengajak rakan-rakan kita di Facebook untuk membincangkan apa cabaran untuk seorang pemain melakukan transisi daripada remaja kepada senior. Ya. Jadi Encik Q kata anasir-anasir luar. Steven John kata would love to hear this about this from the NFDP. Speed Azhar Syahri kata gaya hidup dan pergaulan sosial di luar bola sepak. Muhammad Aizuddin M. Zarudin kata cabarannya lambakan pemain senior dalam liga. Penumpuan dan perhatian kelab negeri lebih kepada pemain senior kerana perbezaan gaji yang besar antara pemain remaja dan senior. Kedua, jurulatih sedia ada tak berani ambil pemain muda. Lebih tumpu pada pemain senior, bintang dan nama besar. Puji tindakan Azraiko dan Tan Cheng Hom mengetengahkan pemain remaja. Muhammad Safwan Rozak kata kita sememangnya mempunyai kelompok pemain remaja cukup besar, cuma cara kita membangunkan mereka mungkin tidak kena gaya. Harus wujudkan liga peringkat umur secara konsisten, perlu kumpulkan pemain di setiap negeri dengan perlawanan yang lebih kerap. Format pertandingan juga boleh dimurnikan sesuai untuk mengimbangi keperluan sebagai pelajar sekolah. Pelbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya perkembangan bakat mereka termasuklah penggunaan pemain import. Ayuh mulakan naturalisasi sebagai pelan jangka masa pendek. Dia kata baju saiz M jangan lupa ya. Akbar Sari. Akbar. Mehmet Tijasni kata perkara yang sama diulang tapi tiada perubahan pun, ranking pun turun, cara permainan pun tak banyak berubah, mentaliti tak berubah, sama je. Baik junior ataupun senior, kesimpulannya kecewa. Zupi Baktiar kata kemahuan dan keperluan. Fokus tahap mana yang dikendaki. Kalau gaji besar dan selesa dah mencukupi duduk dalam Liga Malaysia, pengalaman dan cabaran Liga luar. Okey. Banyak lagi komen-komen. Banyak lagi komen. Boleh tapi lah. apa pun terima kasih kepada Safwan tadi. Maknanya dia tahulah saiz baju saya M. Okey. Boleh tak kalau saya kata, Coach setuju atau tidak daripada apa yang Coach dah sebutkan tadi, antara faktor utama yang menyebabkan pemain-pemain kita tidak matang, kurangnya pertandingan. Dan perkara itu masih berlaku. Kenapa ia berlaku, Coach? Saya tak faham sebenarnya ni. Sebab, yalah kita ni kalau nak ikutkan peringkat remaja, kita semua macam hebat nak buat program itu, program ni. Tapi bila Coach bongkarkan kisah mengenai kurangnya pertandingan, saya rasa macam pelik. Okay. Kenapa ia masih berlaku sebenarnya, Coach? Ada pihak yang lepas tangan? Saya bertugas dengan FM selama 18 tahun. Okey. 18 tahun dengan FM. Okey. Jadi masalah tak selesai sampai sekarang. Salah siapa tu, Coach? Saya rasa daripada segi apa ni cadangan, apa sarana semua, saya rasa kita ada lagi. Tapi masalah yang bila kita bercakap pasal dollar and sen. Bila menganjurkan pertandingan ni, bila cakap pasal dollar and sen, semuanya tak boleh buat apa. Jadi, what do you expect if kita buat benda yang sama every year, in and out, but you expect different result. NFDP mendapat sokongan kerajaan dan mereka berjaya under 13 team berjaya menjuarai IPL AIBA di Malaga di Sepanyol. Apakah mereka ini sebenarnya boleh menjadi sandaran pada masa depan? Apa beza mereka dengan program-program yang generasi yang menerusi program elit di Bukit Jalil dan juga SSTMI dan Gambang? Okey. Apa yang saya nampak, NFDP adalah satu langkah bijak inisiatif yang diambil oleh kerajaan. Okey, untuk mengatasi apa masalah yang berlaku. Kerana bola sepak ni bukannya mula daripada atas, bermula daripada bawah. Jadi kita kena develop broad base yang cukup besar. Daripada situ kita build piramid. Okey. Tetapi mereka juga tidak ada pertandingan yang kompetitif selepas mereka lepas waktu sekolah. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni. Jadi macam bila kita start program Bukit Jalil. Bila kita mula program Bukit Jalil, macam-macam benda permasalahan berlaku. Jadi ini proses. Jadi mungkin kita lihat, kita don't expect NFDP akan boom 1-2 tahun. Kita tengok first year plan, first 5 years, then another 5 years. Then 10 years plan kita boleh nampak. Contoh bila kita buat program di Bukit Jalil 99. 2009 kita champion balik SEA Games. Setakat apa yang kita ada buat. Yang kita mampu buat dengan apa yang kita dapat bantuan sekadarnya. Tapi dengan NFDP bagi saya, program ini sepatutnya jadi satu program yang boleh membantu mengubah bola sepak Malaysia. Ya, kerana mendapat bantuan sepenuhnya daripada kerajaan, mendapat bantuan teknikal yang terbaik. Betul. First class bagi saya, keuangan yang terbaik daripada kerajaan. Jadi
secara personal saya nak tengok NHDP ni lebih berjaya daripada apa program yang kita buat yang sebelum dan sedang berlaku sekarang. Coach, sama macam semua peminat bola sepak, kita nak tengok apakah hasil daripada NFDP 10 tahun akan datang. Okey, pemanggil daripada Johor Bahru, Ahmad Abdul Majid sudah pun berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Ahmad Majid, apa khabar? Baik. Okey, ada soalan ke atau ada pandangan nak kongsi ni? Silakan. Saya rasa saya ada pandangan lah tentang remaja yang bola sepak ni. Saya rasa dia memang harus ditunjukkan ke peringkat antarabangsa. Okey. Contohnya macam yang lepas kita jadi juara tu kan. Dan saya rasa sekolah sukan yang dekat Penawang dan Bukit Jalil tu harus ditetapkan dan diberi sokongan. Bukan kata daripada kerajaan saja, mungkin daripada kilang-kilang ke badan berkanun yang mana yang hendak kita berjaya sama-sama kita mengadakan mata pencarian dia orang tu semua. Kita cukupkan untuk apa yang memuaskan hati pihak kita semua kan. Jadi itulah cadangan saya. Saya rasa kalau betul-betul boleh berjaya, kita insyaAllah satu hari Malaysia, Johor ni ataupun Malaysia ni ataupun mana bola sepak memang bagus. Okey. Baik, terima kasih Cik Ahmad Abdul Majid. Okay, salam dengan jiran-jiran. Ya. Okey, terima kasih. Pai, nak tanya lah Pai. Pai akan sekarang bersama dengan apa tadi? Friends United. Okey. Sumbangan Akademi Bola Sepak Swasta. Kita sebenarnya, okey, dia macam ni lah. Cik, saya pula bagi pandangan. Kita tak kisahlah sebenarnya nak swasta ke kerajaan ke sebagainya. Tapi kita nak hasil dia nanti. Penglibatan Akademi Bola Sepak Swasta ni. Apa pandangan Pai? Saya bagus bagi saya kerana bila saya dah masuk di Academy Friends ni, cara pemikiran orang korporat ni, orang businessman ni dia lain. Dia tak macam mana saya duduk di FM, stereotype ataupun satu cara mencini kan. Okey. Contohlah kan. Contoh. Kalau contoh tu betul tu. Jadi bila dengan Academy Friends, dia kata kalau kita nak layak pusingan Piala Dunia ataupun qualifying Piala Dunia AFC ke apa, kita kena bermain antarabangsa. Kita kena sediakan platform tu untuk bermain di peringkat antarabangsa. Itu idea yang saya belajar di Friends United lah. Which is that betul lah. Kalau kita nak katakan sekarang di saya ni, saya tahu rekod pemain-pemain camburi Thailand. Sekarang kalau nak sukan saya tahu, okey, 5 tahun akan datang pemain nombor 8 di camburi ni pasti akan main national. Di Myanmar bersama, di Vietnam bersama. Di Friends ni kita ada semua video-video yang di mana kita tahu level Asia. Which is saya satu advantage kepada bola sepak negara lah. Katakanlah saya ada kawan saya untuk Rodi Suparman jadi national coach ya, saya boleh share dengan dia. Okey ya, ni Rusdi, ini video-video atau CD-CD yang di mana Friends dah bermain, yang player ni bahaya, yang player ni tak. So ini yang saya rasa tak ada dekat dekat FM ataupun dekat tempat-tempat lain lah. Itu beza je lah. Bila saya tengok, oh kita nak layak ke Piala Dunia, tapi kita tak tahu bila kita keluar main di Vietnam, kita tahu siapa kekuatan Vietnam. Dengan adanya apa yang Friends buat ni, saya rasa tak ada banyak, sedikit sebanyak dia membantulah pemain-pemain kita bersedia. Sekarang kalau saya cakaplah pemain-pemain Friends yang pemain Malaysia, dia lawan dengan Kashima Antlers. Tanya dia, macam mana intensity? Wah coach, intensity dia very high. Kita kena tu, kita kena ni, 90 minit tak boleh tu. So itu yang kita nak. Itu yang kita nak, player kita bersedia. Macam mana dia nak take, macam dia nak main di pentas antarabangsa tu. Tetapi timbul isu hari itu Rizal, masa kita bersama dengan KPM, kalau tak silap saya. Timbul isu apabila Akademi swasta ni macam dia anak tiri kan. Jadi Cik Rashid daripada Friends United mengatakan tidak ada ruang untuk pemain-pemain akademi ini bermain di peringkat tempatan. Tidak ada liga. Itu satu lagi isu sebenarnya. Dan tapi bercakap semula pasal transisi ni kepada Coach Amin katakan selepas mereka lepas sekolah, kemudian mereka menerusi program Harimau Muda, sudah mula diintai bakat mereka. Kemudian mereka ditawarkan. Di peringkat sekolah mereka tidak mendapat mungkin allowance yang ciput je lah. Tiba-tiba bila ni diintai, dilamar dengan tawaran gaji yang cukup lumayan. Apakah pemain bersedia dari sudut mentaliti untuk berdepan dengan itu, dan apakah pemain senior yang ada tu memberi bimbingan ataupun menjadi satu orang kata contoh yang tidak baik kepada pemain? Okey, dari segi ni saya boleh tunjuk contoh lah. Macam saya bila saya keluar daripada FM, saya join ATM. Jadi boleh nampak ada pemain yang keluar daripada program ni, dia gagal untuk membawa diri macam mana sebelum sebelum dia keluar daripada program kebangsaan. Jadi
Masalah ni itu kadang-kadang pemain ni dia pun perlu belajar. Perlu belajar macam mana nak manage diri dia. Okey? Pasal apa? Dia suddenly daripada malam ni tidur, besok pagi dia dah jadi jutawan. Jadi tiba-tiba dia tak tahu nak manage dengan duit banyak apa semua, tak tahu jaga diri. Dulu bila dengan kita training, everything kita educate. Mungkin dia orang cakap benda tu rigid ataupun disiplin. Dia benda yang kita educate dia orang. You nak jadi pemain profesional, ini benda yang you kena buat. You tak boleh anggap diri you macam orang lain. Contoh pemain bola sepak dengan artis. Boleh kawan, tapi you tak boleh ikut dia pasal you punya different level, different everything. Cara hidup. Life hidup different. Jadi benda-benda ni yang perlu pemain kena Bermakna dalam melakukan transisi ini adalah tugas pemain itu sendiri. Educate daripada pengurusan, jurulatih dan sebagainya, dan pemain tu perlu belajar. Perlu belajar dan perlu matang. Jadi kalau kita tak bantu dia untuk matang, pasal tu dia perlu ada independensi untuk mematangkan diri dia. Betul. Okey, baiklah. Sebenarnya kita perlu adakan episod yang kedua, transisi pemain junior ke peringkat senior. Sebab saya rasa masih lagi tergantung. Masih lagi banyak persoalan yang tak dapat kita tanya dan tak dapat kita jawapan daripada dua panelis. Tapi tak apa, kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada Coach Amin. All the best. Tim mana? Tak tahu lagi. Janji tadi nak sebut. Bukan NS Matric Okey, baik. Juga Fairuz, Yunus ataupun Apai. Terima kasih, Pai. Sama-sama. All the best dengan Friends United. Terima kasih. Okey, Rizal. Kita jumpa lagi minggu depan, Rizal. InsyaAllah. Kita akan panggil mereka lagi untuk episod yang bahagian yang kedua bila kami akan umumkan nanti. Assalamualaikum, Majalah Sukan dan Bola Sepak untuk Malaysia.